Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kalender jenayah minggu ini dimulakan dengan kejadian letupan bom grenade di Jalan Bintang, Bukit Bintang di belakang saya di hadapan sebuah kelab malam di sini. Dan dalam kejadian ini, seorang lelaki terkorban manakala 13 yang lain cedera. Tindakan selamat akan dijalankan. Jangan bergerak dulu, stay di tempat masing-masing. Jangan bergerak dulu, stay di tempat masing-masing. Dalam operasi pada hari ini, banyak 193 buah mesin perjudian telah dirampas dan turut dirampas 8 unit modem serta wang tunai berjumlah RM2,167. Di dalam serbuan hari ini, kita akan tuduh penjaga ataupun pemilik mesin-mesin perjudian ini di bawah Seksyen 4B-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953, juga di bawah Seksyen 3/1 Undang-Undang Kecil Pusat Cyber. Di dalam operasi pada hari ini, seramai 13 penjaga telah ditahan untuk siasatan, manakala turut ditahan sebanyak 15 orang pemain. Jadi keseluruhannya jumlah premis yang telah berjaya kita buat tangkapan dan juga rampasan sebanyak 7 buah premis. Ada juga warga tempatan dan 3 warga asing yang menjalankan tugas sebagai penjaga premis. Wanita kurang siuman yang menikam pemandu bas Rapid Penang ditahan ketika dia menaiki pengangkutan awam syarikat itu di Jalan Paya Terubong, Georgetown kira-kira jam 7 pagi. Ketika kejadian, suspek yang berusia 48 tahun itu ditahan pemandu bas berkenaan yang menyedari kehadirannya dalam kenderaan dipandunya itu sebelum menyerahkan wanita terbabit kepada pihak polis. Pemandu bas berkenaan dikatakan mengecam wajah suspek yang merupakan antara penumpang yang kerap menggunakan perkhidmatan bas di laluan berkenaan. Difahamkan wanita itu adalah seorang pekebun kecil yang menggunakan perkhidmatan bas Rapid Penang pada setiap hari untuk ke pasar berhampiran bagi menjual hasil tanamannya. Ketika ditahan, wanita itu turut memberitahu polis dia tidak menyangka pemandu bas ditikamnya mengalami kecederaan parah dan mendakwa dia hanya menikam lelaki terbabit sedikit sahaja. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Mion Faridal Tarash Wahid berkata polis turut merampas sebilah pisau yang dipercayai digunakan suspek ketika menikam mangsa. Suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Georgetown untuk mendapat perintah tahanan reman bagi membantu siasatan yang dilakukan mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Di Gombak, perbuatan jenayah 4 lelaki yang mencuri motosikal dalam masa hanya 4 minit berjaya dirakam oleh kamera litar tertutup atau CCTV di sebuah hotel, dan perbuatan mereka itu terbongkar apabila polis berjaya menahan 3 daripada suspek. Sementara itu, di Pulau Pinang, seorang pemandu bas Rapid Penang cedera parah apabila ditikam oleh seorang wanita yang dipercayai kurang siuman. Tindakan 4 lelaki yang hanya mengambil masa 4 minit untuk melarikan sebuah motosikal Yamaha 125Z berwarna biru yang diletakkan di hadapan sebuah hotel di Batu Caves mengundang padah apabila 3 daripada mereka akhirnya berjaya ditangkap.
Malah perbuatan suspek itu yang mencuri motosikal terbabit pada 27 September lalu turut dirakam kamera litar tertutup CCTV hotel berkenaan sebelum ia mula dimuat naik di laman YouTube dan menjadi viral di laman sosial Facebook. Dalam kejadian kira-kira jam 4.20 pagi itu, suspek berusia lingkungan 20-an hanya mengambil masa 4 minit untuk mencuri kenderaan dengan menggunakan alat pemotong besi. Menerusi rakaman CCTV, sebaik suspek berjaya memotong mangga yang digunakan untuk mengunci motosikal terbabit, mereka terus menghidupkan enjin dan beredar pergi. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Gombak, Asisten Komisioner Ali Ahmad ketika dihubungi mengesahkan penahanan ketiga-tiga suspek. Seorang polis bantuan bersama 3 individu termasuk sepasang suami isteri mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Tinggi Johor atas pertuduhan memiliki senjata api dan dadah bulan lalu. K. Prabagaran, A. Sasitaran dan sepasang suami isteri S. Kalaivanan dan S. Prima mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim. Prabagaran didakwa melakukan kesalahan memiliki 2 senjata api di kuil Munian di ladang REM mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971 16 September lalu. Mengikut kertas pertuduhan, dia juga didakwa memiliki 156 peluru hidup dan dianggap sebagai sudah menggunakan atau bercadang atau hendak menggunakan senjata api itu untuk tujuan menyalahi undang-undang pada tarikh, tempat dan waktu sama dan boleh dihukum mengikut Seksyen 33 Akta Senjata Api 1960. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum hukuman penjara sehingga 14 tahun dan 6 kali sebatan. Sekian dulu paparan kalender jenayah untuk minggu ini. Sebelum berpisah, saksikan rakaman visual kepulangan kru bot tempur CB204 yang hilang di terumbu layang-layang sekira-kira 120 batu nautika dari Kota Kinabalu, Sabah. Dengan itu, sekian daripada saya, Gaddafi Musli dan jurukamera Mia Azlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Walaupun letih di lambung ombak termasuk hilang hampir 28 jam, 5 kru termasuk seorang pegawai tentera laut Diraja Malaysia CB204 akhirnya selamat tiba di pangkalan wilayah 2 TLDM Teluk Sepanggar, Kota Kinabalu. Mereka tiba bersama bot tempur yang ditunda oleh kapal Diraja Ganas sejak jam 4 pagi selepas ditemui keletihan berhampiran terumbu layang-layang di perairan pantai barat Sabah, kira-kira 90 batu nautika dari Kota Kinabalu. Ketibaan mereka disambut oleh Panglima Wilayah Laut 2 Datuk Muhammad Roslan Omar serta ahli keluarga dan sanak saudara yang menunggu di jeti pangkalan. 5 kru itu ialah Lieutenant Azri Abu Bakar yang mengetuai CB204, Bintara Muda Ins Ewin, Bintara Muda Nur Azwan Arifin, Lieutenant Commander Sulhaj Daah dan Lance Corporal 1 Azri Ma'ani. Azri ketika ditemui berkata walaupun bersendirian, beliau yakin TLDM akan melakukan operasi mencari dan menyelamat sekiranya mereka gagal dihubungi dalam tempoh 24 jam. Katanya dalam keadaan kelam kabut itu mereka cuba menghubungi kapal induk namun gagal. Bagaimanapun, mujur sebuah kapal dagang menerima isyarat dan memaklumkan kedudukan bot kepada KD Lekiu.